Best 510 edisi 5 September 2014. Salam satu Malaysia bersama saya Rain Robin selama 5 minit bagi mengikuti antara tumpuan utama hari ini. Kerjasama Kuala Lumpur Canberra khususnya berkaitan insiden MH370 antara agenda utama lawatan rasmi Perdana Menteri Australia Tony Abbott ke Malaysia esok. Ini lawatan sulung Abbott selepas menjadi Perdana Menteri pada September 2013. April lalu, Datuk Seri Najib bertemu Abbott di Australia bagi melihat sendiri operasi mencari MH370. Justru lawatan balas Abbott pastinya signifikan dalam memperkukuh hubungan akrab yang terjalin sejak 1957. Laporan awal siasatan tragedi MH17 diketuai Lembaga Keselamatan Belanda akan disiarkan dalam laman sesawang agensi berkenaan 9 September ini. Ia boleh dilayari menerusi www.safetyboard.nl mulai 4 petang waktu tempatan. Antara yang akan diumumkan analisis rakaman kotak hitam dan maklumat satelit. Siasatan penuh dijangka mengambil masa setahun untuk siap dan mungkin diumum pertengahan tahun depan. Satu sindiket dadah antarabangsa dikesan merekrut pelajar warga asing di IPTS sebagai ahli sejak sebulan lalu tumpas. Sindiket itu guna khidmat syarikat kurier untuk menyelundup masuk dadah. 3 lelaki Nigeria dicekup Selasa lalu dalam serbuan di Lembah Kelang. Lebih 7 kilogram syabu dirampas. Susulan itu sebuah rumah di Petaling Jaya digempur semalam. 2 lelaki tempatan dan seorang Nigeria dicekup dan lebih 6 kilogram syabu turut dirampas. Jabatan Kesihatan Terengganu lancar gotong royong perdana Jom Ganyang AIDS di seluruh negeri. Pengarahnya Datuk Dr. Anwar Sulaiman berkata, gotong royong diadakan serentak di 5 kawasan di 3 daerah yang mencatat peningkatan kes demam denggi. 3 kawasan dikenal pasti di Kuala Terengganu ialah Kampung Ladang Titian, Kampung Pengadang Buloh dan Jalan Bunian Batu Buruk. 2 lagi Kampung Seberangkas Tambesut dan Kampung Surat Tengah Dungun. Barisan Nasional akan umumkan calon bagi pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubor 10 September ini. Timbalan Pengarah Barisan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, ketika ini Badan Perhubungan UMNO Kelantan sedang mempertimbang nama beberapa calon yang layak. Beliau yakin pengundi di Dun Pengkalan Kubor lebih bijak menilai kewibawaan dan pengalaman Barisan Nasional mentadbir di kawasan berkenaan sebelum ini. Penyatuan belia merupakan rakan kongsi penting buat kerajaan khususnya dalam membantu menangani perkara yang rumit. Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor berkata, mereka juga boleh menjadi ejen penghubung antara komuniti dan pemerintah melalui perkongsian input dan maklum balas. Jelas beliau penglibatan dalam aktiviti berpersatuan dapat membentuk karakter dan jati diri. Sekurang-kurangnya 40 orang maut di Pakistan berikutan banjir yang melanda wilayah Punjab. Kebanyakannya terbunuh akibat runtuhan rumah dan terkena renjatan elektrik akibat kabel elektrik tumbang. 13 lagi mangsa terkorban di Lahore dan Jabatan Meteorologi memberi amaran paras sungai Punjab dijangka meningkat kerana musim tengkujuh masih panjang. Lebih $7 bilion diperlukan untuk pembangunan semula Gaza yang musnah dalam serangan 50 hari tentera Israel. Menurut Menteri Ekonomi Palestin, proses pemulihan mengambil masa 5 tahun. Ia bagaimanapun bergantung kepada kesediaan Israel tarik balik sekatan. Sejak 2006, Gaza dilarang membawa masuk bahan binaan yang didakwa boleh digunakan untuk membina terowong dan kubu. Lagi perincian lanjut berita tempatan, kita ikuti Nasional 5 bersama Kai dan Farhatul selepas ini. Seterusnya, Best 510 pada pukul 6 petang nanti. Salam satu Malaysia.
Rekrut pelajar asing IPT, taktik terbaru sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Sindiket menggunakan khidmat syarikat kurier elak dikesan pihak berkuasa. Ini adalah Nasional 5 dari Studio 3 RTM Angkasa Puri. Bermula September ini, wajah baru Nasional 5 bersiaran dalam saluran berita siaran Best 5-10. Saya Khairul Azwan Arba. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Kami juga bawakan kepada anda paparan utama hari ini mengenai calon BN untuk PRK Dun Pengkalan Kubur diumum 10 September ini. Inovasi sosial penting untuk manfaat dan kemajuan negara. RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus berita dari negeri di bawah bayu hari ini, industri pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi negeri. Terkenal dengan jolokan negeri di bawah bayu, Sabah bertuah kerana dianugerahkan keindahan alam semula jadi hingga mampu menggamit kehadiran jutaan pelancong dari dalam dan luar negeri untuk menjejaki negeri kedua terbesar di Malaysia. Bermula dari keajaiban dasar lautnya hingga ke kemuncak Gunung Kinabalu, Sabah menawarkan pelbagai pakej pelancongan menarik kepada pencinta alam semula jadi. Tarikan bahan yang kami paparkan kali ini ialah mengenai pelancongan karya. Bersama saya seketika nanti, teruskan kepada penyampai Damia Cassandra di Sarawak. Saya Damia Cassandra Manja berlintas langsung dari studio BRTM Sarawak di Jalan Piramli Kuching. Fokus berita dari Bumi Kenyalang hari ini, kerjasama pihak institusi pengajian tinggi termasuk politeknik dengan pemain-pemain industri dilihat sangat penting, terutamanya dalam pembangunan kemahiran dan pendidikan ke arah melahirkan modal insan berkualiti. Ini kerana dengan adanya latihan amali, para pelajar berpeluang mendapat pendedahan selain mengetahui keperluan dan keadaan sebenar industri yang bakal ditempuhi oleh pelajar terbabit apabila bersaing dalam pasaran kerja. Berjumpa saya seketika nanti untuk saksikan laporan penuh. Teruskan bersama rakan penyampai Arizal di Kedah. Saya Rizal Ismail lintas langsung dari studio berita RTM Kedah di Alostar. Saya Rizal Ismail lintas langsung dari studio berita RTM Kedah di Alostar. Fokus berita dari negeri Jelapang Padi hari ini. Lebih 5,000 penduduk di Taman Kempas Sungai Petani dan kawasan berhampiran terpaksa berdepan dengan masalah bau busuk sejak 5 bulan lalu. Masalah berkenaan yang didakwa berpunca daripada kilang memproses makanan haiwan menimbulkan rasa kurang senang di kalangan penduduk. Bagi mengetahui laporan penuh, nantikannya seketika nanti. Kembali semula bersama Khairul dan Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Kes pembunuhan pengasas Kumpulan Perbankan Arab Malaysia M-Bank Hussein Ahmad Najadi 75 tahun Julai tahun lalu. Hari ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap penarik kereta Kung Swee Kwan selepas didapati bersalah atas tuduhan membunuh. Hakim Datuk Muhammad Azman Hussein turut menjatuhkan hukuman penjara 18 tahun bagi tuduhan cuba membunuh isteri mangsa Cheong Mei Kuen 49 tahun. Tertuduh Kong Swee Kwan didakwa membunuh Hussein di tempat letak kereta Tokong Cina Kuan Yin di Lorong Selon Kuala Lumpur di antara 1.30 tengah hari sehingga 2 petang 29 Julai 2013. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman mati mandatori. Sementara bagi tuduhan cubaan bunuh Cheong Mei Kwan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 307-1 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman penjara 20 tahun jika sabit kesalahan. Mahkamah memutuskan hukuman terhadap tertuduh selepas selesai mendengar hujah timbalan pendakwa raya Yusaini Amir Abdul Karim dan Wan Syahrudin Wan Ladin serta peguam bela Naizatul Zamrina Karizaman.
Satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa dikesan merekrut pelajar warga asing di IPT swasta sebagai ahli sejak lebih sebulan lalu. Sindiket itu menggunakan khidmat syarikat Korea untuk menyeludup masuk bahan terlarang itu bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Nur Rashid Ibrahim, kegiatan dikesan hasil kerjasama dengan pihak kastam. Risikan membawa kepada serbuan di beberapa lokasi sekitar Lembah Kelang dan berjaya menahan 3 lelaki warga Nigeria Selasa lalu. Turut dirampas 7.04 kilogram syabu. Susulan itu, sebuah unit kediaman di Petaling Jaya digempur semalam. 2 lelaki tempatan dan seorang lagi warga Nigeria dicekup. 69 buah beg tangan wanita yang baru diterima dari syarikat Korea diperiksa dan 17 daripadanya dikesan mengandungi 6.51 kilogram syabu. Dia dihantar melalui courier service kepada pengalamatnya. Warga negara yang kita tangkap 4 orang ini merupakan penerimanya di negara kita. Dadah yang dirampas dipercayai dibawa masuk dari China. Semua yang diberkas berusia antara 27 hingga 44 tahun dan warga Nigeria yang ditahan adalah pelajar kolej. Menjadikan sebuah banglo di Jelutong sebagai makmal memproses dadah sintetik. Seorang lelaki tempatan lulusan ijazah sarjana teknologi maklumat dari Universiti England ditahan bersama ibu mertuanya dalam serbuan oleh sepasukan narkotik dari IPK Pulau Pinang. Serbuan pukul 3 pagi semalam berjaya merampas pelbagai jenis dadah sintetik. Timbalan Ketua Polis Negeri Datuk A. Taivigan berkata antara dadah yang dirampas 57,998 biji pil ekstasi termasuk pil Aramin dan WY, heroin, syabu dan dadah jenis metavitamin. Turut dirampas beberapa naskah buku formula perubatan yang dipercayai menjadi rujukan untuk menghasilkan dadah. Hasil siasatan polis percaya sindiket yang memasarkan dadah di kawasan utara sudah beroperasi sejak setahun lalu. Masuk dalam rumah itu kita dapati banyak lab. Lab ini laboratory. Tempat dia boleh membuat dadah. Dalam bilik itu pun, dalam rumah itu ada 4 ke 5 bilik. 4. Beberapa bilik. Tiap-tiap bilik pun dilengkapi dengan peralatan pembuatan dadah. Dan juga bahan-bahan mentah di dalam tiap-tiap bilik. Termasuk juga bilik air. Termasuk juga dalam bilik toilet pun ada juga dia buat. Tempat itu memang kotor. Polis turut merampas beberapa peralatan menghasilkan dadah dan menyita sebuah motosikal termasuk wang tunai berjumlah RM26,500. Kedua-dua suspek berusia 33 dan 51 tahun direman sehingga 10 September ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Masih tidak serik-serik. Tidak sampai seminggu diserbu pihak imigresen sebuah premis hiburan berkaraoke di Marang, Terengganu yang turut menawarkan khidmat seks oleh GRO warga China dan Vietnam kepada pelanggan kembali aktif melakukan kegiatan haram terbabit. Dalam serbuan terbaru yang dilakukan secara mengejut oleh sepasukan pegawai Jabatan Bahagian Penguatkuasa Imigresen Terengganu di Wakaf Tapai tengah malam tadi, 2 lagi GRO ditahan. Ketika diserbu, 2 wanita warga Vietnam yang gagal meloloskan diri melalui pintu belakang premis didapati sedang asyik melayan pelanggan menikmati minuman keras. Turut berlaku adegan seorang lelaki tempatan yang memberi pelbagai alasan bagi mengelak 2 wanita terbabit daripada ditahan. Pemeriksaan mendapati 2 wanita asing terbabit masing-masing berumur antara 19 dan 21 tahun dikenal pasti masuk ke negara ini menggunakan pas lawatan sosial sejak 2 minggu lalu. Mereka ditahan atas kesalahan melanggar pas lawatan sosial kerana mengambil kesempatan bekerja sebagai GRO yang turut menawarkan khidmat seks kepada pelanggannya terdiri dalam kalangan lelaki berumur. 6 pelanggan premis turut diambil keterangan. Operasi diketuai Timbalan Pengarah Penguatkuasa Imigresen Veronica May Chang. Dalam serbuan sebelum ini, pihak imigresen telah menahan 5 GRO warga China dan Vietnam di premis serupa.
Barisan Nasional BN akan mengumumkan calon bagi Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Kubur pada 10 September ini. Timbalan Pengerusi BN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata Badan Perhubungan UMNO Kelantan sedang mempertimbangkan nama beberapa calon yang layak. Datuk Mustafa sebagai Ketua Perhubungan telah memberitahu pada saya dalam sehari dua ni. Dan bila dibawa pada Presiden Parti, diputuskan nanti saya akan umumkan pada 10 hari bulan September ni. Hari untuk pengumuman nama calon tu saya akan buat pada 10 hari bulan sebelah petang di Tumpat sendiri. Jadi ini sedang pun kita teliti, insya-Allah kita akan ambil kira pandangan pengundi yang ada di situ. Pastinya penting untuk kita letakkan calon yang paling layak dan sesuai. Tapi ini kita akan teliti dalam sehari dua ni. Mengulas mengenai keyakinan Parti Keadilan Rakyat tentang krisis politik di Selangor tidak akan menggugat peluang parti itu untuk bertanding di Dun Pengkalan Kubur, Tan Sri Muhyiddin berkata itu hanyalah pandangan pihak PKR. Beliau yakin pengundi di Dun Pengkalan Kubur lebih bijak menilai kewibawaan dan pengalaman BN mentadbir di kawasan berkenaan sebelum ini. Tan Sri Muhyiddin yang juga pengarah pilihan raya kecil PRK Dun Pengkalan Kubur menyatakannya dalam sidang media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan pergerakan wanita, pemuda dan puteri bahagian Paguh di Johor. Aplikasikan sepenuhnya inovasi sosial untuk manfaat rakyat dan negara. Ini kerana, kata Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, inovasi sering dilihat sebagai inovasi penyelidikan dan pembangunan R&D, produk dan komersial. Tetapi inovasi sosial juga satu cabang yang boleh membawa kesan inovasi kepada rakyat. Datuk Seri Najib menggariskan dua ciri yang boleh diterjemahkan dalam konteks negara ini bagi pelaksanaan inovasi sosial. Ciri pertama adalah inovasi sosial menerusi pendekatan eksperimen, manakala ciri kedua memperluaskan saluran dan akses rakyat sebagai pengguna perkhidmatan untuk menyatakan kehendak mereka terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan. Bagi inovasi sosial menerusi pendekatan eksperimen, beliau menyarankan agensi sektor awam agar mewujudkan makmal inovasi. Ia dengan mengadaptasikan pendekatan eksperimen tersebut sebelum sesuatu inisiatif dilaksanakan sepenuhnya. Penciptaan idea baru perlu dibahaskan, dieksperimentasikan, dicipta prototip dan projek perintis dilaksanakan tanpa perlu takut pada percubaan yang berulang dan kegagalan bagi hasil yang terbaik. Ciri kedua juga memperlihatkan ia selari dengan konsep turun padang dan antaranya memanfaatkan penggunaan media sosial. Untuk mendapatkan apakah sebenarnya kehendak rakyat dan apakah expectation rakyat terhadap perkhidmatan kerajaan. Dengan cara seperti ini, kita akan dapat menentukan penyampaian perkhidmatan kerajaan bukan sahaja lebih efisien tetapi akan memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada rakyat. Berucap pada Majlis Anugerah Inovasi Perdana Menteri 2014 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, Datuk Seri Najib menjelaskan tafsiran mengenai inovasi kini semakin meluas dan tidak tertumpu ke arah R&D, produk serta penghasilan kertas saintifik semata-mata. Pendekatan inovasi sosial boleh menghasilkan kaedah penyelesaian, metodologi serta kerangka konseptual baharu yang perlu dibentuk dan dibangunkan dengan bermatlamatkan kesejahteraan hidup. Tahun ini akan dikenang sebagai tempoh sukar buat negara. Ekoran kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 dan MH17. Menerusi tulisan terbaru bertajuk Satu Perjalanan yang Penuh Makna dalam blog najibrazak.com, Perdana Menteri berkata pada waktu negara berduka dengan kedua-dua tragedi itu, seluruh rakyat Malaysia perlu terus bersatu padu. Datuk Seri Najib turut berkongsi perasaan sama seperti mana rakyat yang bersedih susulan kehilangan pesawat MH370 dan MH17. Sama seperti seluruh rakyat Malaysia, beliau turut berdoa dan untuk kesejahteraan dan keselamatan semua mangsa, termasuk ahli keluarga, dan perkara itu kekal dalam ingatan beliau. Katanya sejak kemerdekaan, rakyat Malaysia telah bersatu padu dan bekerjasama ke arah impian yang satu, iaitu untuk memperbaiki kualiti kehidupan dan membangunkan negara. Beliau juga percaya Malaysia tidak boleh terus berjaya mencapai impian selagi rakyatnya tidak bersatu padu.
Sejak 5 tahun yang lepas, kerajaan berusaha gigih untuk memastikan semangat Satu Malaysia dipupuk ke dalam dasar-dasar iaitu seimbang, bertanggungjawab serta merangkumi keperluan setiap rakyat. Namun katanya usaha mendukung konsep Satu Malaysia bukanlah terletak atas bahu kerajaan semata-mata. Sebaliknya juga menjadi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Katanya banyak pengalaman yang telah dilalui sejak penulisan blognya yang pertama pada 19 September 2008 dan perjalanan itu sehingga kini cukup bermakna. Sabah menjadi tumpuan bukan hanya kerana landscape lokasi pelancongan menarik, malah kaya khazanah kesenian sezaman. Skor memungkinkan Sarawak memiliki lebih ramai pakar teknikal dan kejuruteraan, kerjasama dengan pemain industri salah satu jawapan. Penduduk kecewa terpaksa hidu bau busuk hilang memproses makanan haiwan dan baja sejak lebih 5 bulan lalu. Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional 5. Seperti dijanjikan, hari ini kami bawakan 3 laporan lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor. Bersama rakan penyampai Rita Alicius Malik langsung dari studio berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Damia Cassandra Manja langsung dari studio berita RTM Sarawak. Juga tidak ketinggalan dari utara tanah air, Arizal Ismail di Kedah. Untuk paparan pertama dari Sabah, apa yang menarik hari ini, Rita? Terima kasih Khairul di Angkasa Puri. Bukan sahaja terkenal dengan lokasi pelancongan menarik, negeri Sabah turut menjadi destinasi pilihan para seniman dan karyawan dari seantero dunia menerusi seni kreatif. Ini merangkumi seni tari, muzik, penulis dan jurufoto menerusi pertukaran seni budaya dan adat resam yang kekal terpelihara dan dijulang seiring peredaran masa. Festival Kesenian Rakyat Antarabangsa SIFF dan Kota Kinabalu Jazz Festival pastinya yang menarik perhatian. Penganjurannya menarik ramai karyawan dan seniman dari seluruh dunia berkampung sekaligus menjadi platform terbaik mempromosi Sabah dan Malaysia amnya menerusi pelancongan karya. Semoga ke depannya Sabah International Folk Dance Festival ini akan lebih baik lagi, akan lebih banyak lagi partisipan dari negara-negara lain yang datang dan pastinya akan lebih menebarkan promote peace through culture. I think it's a great platform for building the bridge of inter-ethnic, inter-cultural understanding between different countries. This festival will benefit us a lot to the international level. Because I think it's a very good step for us, and when we go back home, we are going to show everything to our Minister of Culture and Tourism. We've learned a lot about Malaysia, about Malaysian people, about the culture. We saw the presentation, the performance of the group from Malaysia, and we liked it so much. Sementara itu, keindahan alunan muzik jazz yang berkualiti turut menyediakan pakej pelancongan menarik bagi penggemar seni muzik. There's a variety of jazz happening here tonight, and there's a good vibe, not just from the stage, but from the crowd as well. Keunikan alam semula jadi di negeri ini yang diiktiraf antara yang tertua di dunia turut menjadi tarikan ramai seniman dan karyawan profesional untuk merakamkan memori indah sepanjang berada di negeri ini. Seni sesuatu yang indah dan sukar diungkap mengikut pemahaman individu masing-masing. Menyedari kepentingan seni dalam melahirkan karyawan yang kreatif dan inovatif, Persatuan Seni Visual Sabah dengan kerjasama Jabatan Kereta Api Negeri Sabah dan Pelancongan Malaysia komited menganjurkan program Garisan Landasan Sabah 2014. Wartawan RTM Farizi Morinding bersama juru kamera Nur Hisham Ismail ada butirannya. Sungai bayangan syurga, tidak kehausan di gurun Sahara, tidak kesepian di musim luruh, tidak kedinginan di musim dingin. Sejarah perkhidmatan kereta api Sabah bermula sejak zaman British North Borneo Chartered Company pada 1896. Pembinaan landasan kereta api dicarangkan pengarah urusan syarikat berkenaan pada ketika itu, iaitu William Clark Hovey. Manakala penubuhan Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS dengan rasminya melalui Railway Ordinance pada 1 Ogos 1914 yang dikenali sebagai North Borneo Railway NBR.
It's very interesting to look from the carriages out to see the countryside from a different angle, and also just to see how many different people are here. There's something very special about that. It's a lot different than being at the supermarket or the shopping mall with a lot of other people. Being with a bunch of artists somehow is different, and I can feel the difference. Kami merentasi kampung-kampung, bukit dan juga sungai-sungai yang ada di lereng-lereng kawasan ini. So itu semua adalah satu input ataupun keindahan kekayaan yang ada di Sabah ini. Untuk mempromosikan lagi tahun melawat Malaysia, dapat mengenalkan negeri Sabah sendiri dan juga Jabatan Kereta Api itu sendiri sebagai sejarah yang ada di negeri Sabah. Sudah tentu ya dapat menyemarakkan lagi pembangunan pelancongan di negeri Sabah dan sekaligus akan membawa banyak keindahan yang ada di Sabah ini untuk dibawa ke luar negara. Keindahan alam semula jadi serta keunikan seni budaya diwarisi pelbagai etnik di negeri ini berjaya menggambit ramai karyawan dalam dan luar negara menerusi cetusan dan ekspresi seni kreatif sekaligus mempromosi dan mengetengahkan pelancongan Sabah dalam peta pelancongan antarabangsa. Farizi Murending bersama juru kamera Nur Hisham Ismail, Beaufort Sabah untuk berita RTM. Tidak dinafikan industri pelancongan merupakan antara penyumbang terbesar pendapatan negeri Sabah. Justru sesuatu yang sangat relevan apabila Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masudi Manjun, optimis menyasarkan 6 bilion ringgit pendapatan dari sektor pelancongan tahun ini dengan 3.4 juta ketibaan pelancong. Sempena tahun melawat Malaysia 2014, sasaran itu tidak mustahil untuk dicapai berikutan pencapaian memberangsangkan sektor pelancongan negeri pada tahun lepas. Sekian laporan dari Sabah, teruskan dengan rakan penyampai Damia Cassandra di Sarawak. Kota Kinabalu Sabah. Kerjasama seperti penempatan latihan industri dan perjanjian persefahaman penting bagi memperkenalkan pelajar dari politeknik kepada pemain-pemain industri sedia ada. Timbalan Ketua Pengarah Strategik Jabatan Pengajian Politeknik Malaysia, Syabuddin Man memberitahu setakat ini keseluruhan 33 buah politeknik yang ada di Malaysia mempunyai hampir 10,000 rakan industri. Kebanyakan rakan industri ini terdiri daripada mereka yang menerima pelajar politeknik dalam industri selain syarikat-syarikat yang bekerjasama secara langsung melalui pemeteraian perjanjian persefahaman. Jelas Syabuddin, kerjasama dengan pemain industri juga mampu memberi pendedahan kepada pelajar terlibat, terutama teknologi terkini di dalam industri terlibat sekaligus mengelak politeknik ketinggalan dari segi kemahiran dan teknologi baharu. Bercakap ketika majlis menandatangani nota persefahaman kolaborasi antara Politeknik Muka Sarawak PMU dengan HIA Malaysia Sdn Bhd di Muka, beliau berharap kerjasama seperti ini dapat memberi situasi menang-menang kepada kedua-dua belah pihak. Melalui perjanjian persefahaman kali ini, pihak PMU akan bekerjasama dengan anak syarikat milik Nokia itu dengan aktiviti utama perniagaannya dalam pembangunan, penciptaan dan penyelenggaraan peta digital yang digunakan untuk navigasi kenderaan, PDA dan sistem tanpa wayar. Melalui kerjasama ini, Politeknik Muka Sarawak akan menjadi salah satu rakan kongsi dalam komuniti penyuntingan peta melibatkan lokasi setempat khususnya di bahagian Muka. Hadir pada majlis menandatangani perjanjian setahun ini, Ketua Bahagian Sumber dan Komuniti HIA Malaysia, Evelyn Kong Wailing dan Pengarah Politeknik Muka, Haji Abdul Rani Yunus. Dalam pada itu, pihak Politeknik akan terus memantau mana-mana perjanjian dengan pihak industri bagi memastikan setiapnya masih aktif dan dilaksanakan dengan baik mengikut perincian dalam sesebuah perjanjian tersebut. Ini terutamanya dalam konteks negeri ini untuk memenuhi keperluan pembangunan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak SCO, seterusnya membantu dalam mencapai hasrat Sarawak, negeri maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. Tahun ini sahaja Sarawak menyaksikan pelbagai pemeteraian memorandum persefahaman antara institusi pengajian tinggi dengan pemain industri ke arah mewujudkan kerjasama dalam program latihan, perkongsian ilmu dan program pembangunan.
antara Universiti Kerti Malaysia Sarawak dengan Syarikat Teknik Malaysia dalam sektor minyak dan gas selain Gate Mara Malaysia dengan Perbadanan Urusan Kejuruteraan dan Limbungan Brook dan Gigi Avenue Sdn Bhd bagi menyediakan pelatih untuk ujian kelayakan kimpalan sebelum diterima bekerja. Baik saudara, sekian laporan dari Sarawak dan seterusnya kita bersama rakan penyampai Arizal di Kedah. Terima kasih rakan penyampai dari Sarawak. Sebelum ke laporan utama, kita ikuti dahulu laporan ini. Kawasan Parlimen Jerlun hari ini menerima kunjungan pemimpin nombor 1 negara, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebentar tadi beliau baru saja selesai merasmikan mesyuarat persidangan perwakilan UMNO bahagian Jerlun di Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Tengah hari tadi, Perdana Menteri menunaikan salat Jumaat bersama penduduk di Masjid Ar-Rahmah Meleleh, Padang Sera. Ketibaan Perdana Menteri disambut oleh Menteri Besar Kedah yang juga Ketua UMNO bahagian Jerlun, Datuk Seri Mukris Tun Mahathir serta pimpinan UMNO di peringkat negeri dan bahagian. Sejurus tiba, Perdana Menteri menunaikan solat sunat diikuti solat Jumaat yang diimamkan oleh Imam Masjid Zahir, Datuk Syekh Roslan Abdul Halim. Datuk Seri Najib bersama pemimpin yang lain kemudian menikmati jamuan tengah hari bersama rakyat di perkarangan masjid. Selesai acara di masjid, Datuk Seri Najib bergerak ke acara utama iaitu merasmikan mesyuarat persidangan perwakilan UMNO bahagian Jerlun di Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Lebih 5,000 penduduk di Taman Kempas Sungai Petani dan kawasan berhampiran melahirkan rasa kecewa akibat bau busuk dari sebuah kilang memproses makanan haiwan dan membuat baja tanaman. Bau busuk didakwa mengganggu rutin harian penduduk sejak kilang mula beroperasi lebih 5 bulan yang lalu. Semua bagi tahu kata bau daripada belakang sana, daripada kilang pada sebelah sana, depa memproses baja jadi semua pakat. Tak senang duduk. Bila makan pun rasa loya, pening kepala, sakitlah macam-macam. Nak minta simpatilah dari pihak berkuasa. Datanglah tengok sendiri apa yang terjadi kepada kami. Habis hasil tanaman kami rosak akibat pencemaran. Kami tak mau lagi. Dulu tak jadi macam ni. Sekarang kami pun tak boleh nak cari makan dengan hasil titik peluh kami sendiri. Hari ini saya demam. Biasanya saya demam 2-3 hari makan ubat, insya-Allah dah lega dah. Tapi kali ini demam saya berpanjangan hingga 2 minggu. Saya rasa ada kemungkinan daripada bau dari kilang busuk itu menyebabkan kesihatan saya terganggu. Kali itu kami ajukan kepada pemilik kilang. Selepas perbincangan, pengurus kilang Lim Hakim 41 tahun berjanji akan membina bilik kedap udara di kilang itu bagi mengurangkan bau busuk yang dihadapi penduduk. $80 IPT awam dan swasta mengambil bahagian dalam Pesta Kerjaya Peringkat Kebangsaan 2014. Pameran 3 hari yang berlangsung ini menawarkan 12,000 peluang kerjaya pengurusan dan profesional. Graduan universiti yang merancang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi juga berpeluang meluaskan pencarian IPT pilihan. Laporannya bersama wartawan Nurliana Zulkifli. Baik, saya masih lagi berada di pameran atau Fiesta Kerjaya 2014 di Mid Valley ketika ini dan jika anda dapat lihat dan saksikan sendiri untuk hari pertama saja begitu ramai sekali pengunjung yang hadir ke Mid Valley hari ini. Dan ini jelas menunjukkan masyarakat Malaysia kini peka akan keterbukaan peluang kerjaya yang ada bagi mereka khususnya dalam mengubah nasib hidup mereka. Dan baik, ketika ini bersama saya adalah salah seorang pengunjung pameran iaitu Sharifah Zahara. Silakan Cik Sharifah. Dari mana ni? Saya dari Kuala Lumpur, dari Keramait. Okey, kenapa datang sini? Sebab saya nak cari kerja. Saya graduan dari UiTM Kelantan.
So, saya dapat tahu pun daripada kawan-kawan. So, saya datang sini untuk cari pekerjaan. Okey, pekerjaan macam mana tu agaknya cari? Saya pelajar dari jurusan kewangan. So, saya nak cari dalam bidang finance lah. So, insyaAllah kalau ada kerja, insyaAllah lah dapat. Jadi apa mungkin harapan Puan Sharifah sendiri untuk ke sini ni? Harapan apa agaknya dapat kerja ke macam mana? Harapan insyaAllah saya dapat kerja mungkin dekat Petronas ke, sebab saya pernah intern dekat Petronas sebelum ni. So saya harap saya dapat peluang pekerjaan dekat Petronas ataupun dekat lain-lain department pun okey. Baik, terima kasih Puan Sharifah. Okey, baik, setakat itu saja laporan bagi saya dari Mid Valley untuk pameran kerjaya dan pendidikan 2014 ini. Untuk itu kita kembali ke Angkasa Puri, silakan. Wabak denggi antara yang membimbangkan penduduk ketika ini terutama di negeri Pantai Timur. Untuk itu, Jabatan Kesihatan Terengganu hari ini melancarkan Ops Mega Jom Ganyang Aedes peringkat negeri di seluruh Terengganu dalam usaha jabatan itu menghapuskan nyamuk Aedes yang menjadi punca utama kes denggi. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Anwar Sulaiman berkata, program adalah kesinambungan daripada pelbagai usaha yang dilakukan sebelum ini dalam mengekang penularan denggi. Pihaknya juga akan terus menjalankan pemeriksaan ke setiap premis bagi memastikan tempat pemberian nyamuk Aedes dihapuskan. Sehingga 3 September lalu, Jabatan Kesihatan Negeri sudah memeriksa 156,622 premis. 934 premis yang ada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi semuanya telah pun kita keluarkan kompaun di bawah Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975. Di samping itu, kita juga telah mengeluarkan notis atau amaran pembersihan, iaitu arahan untuk membersihkan rumah masing-masing di bawah Seksyen 8 Akta yang sama kepada 7,174 buah premis. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian Ops Mega Jom Ganyang Aedes di Kampung Ladang Titian, Kuala Terengganu oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Mazlan Ngah mewakili Menteri Besar Terengganu. Tiada sumber kewangan untuk melanjutkan pelajaran bukan lagi satu alasan. Komited mengubah stigma itu, Kerajaan Negeri Melaka memberi jaminan akan menyediakan apa sahaja bentuk bantuan kepada pelajar negeri itu yang hendak melanjutkan pelajaran ke IPT awam dan swasta. Dan saluran itu saudara disediakan menerusi Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPEM yang menyediakan pinjaman biasiswa mahupun wang pendahuluan kepada pelajar yang mendapat tawaran pengajian. Malah sebaik mendapat tawaran melanjutkan pengajian, TAPEM memberikan bantuan one-off berjumlah RM300 bagi peringkat diploma dan RM400 pelajar di peringkat ijazah. Malah pelajar di pelbagai peringkat pengajian juga diberikan hadiah cermin mata dan kerusi roda bagi mereka yang memerlukan. Bagi penerima, tiada apa yang mampu dizahirkan melainkan kegembiraan dan kesyukuran. Syukur, Alhamdulillah dapat bantuan 300 tu. Saya berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana berikan saya cermin mata baru yang saya pakai sekarang. Dan baguslah sebab cermin mata lama saya pun baru je rosak. So terima kasihlah dapat melanjutkan pelajaran dengan cermin mata baru. Bagi Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun, semua usaha itu tidak lain bagi memastikan tidak ada pelajar yang tercicir pelajaran. Lebih kepada interaksi pemimpin bersama rakyat secara langsung. Ia tidak ada tujuan lain. Ya, ada yang mengatakan ia lebih kepada tujuan politik dan sebagainya. Saya suka maklumkan di sini bahawa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kebiasaan pada kita. Kita tidak lakukan program-program kebajikan ini hanya untuk tujuan pilihan raya umpamanya. Tidak. Jadi sekarang pilihan raya jauh lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, kita tetap lakukan program kebajikan ini seperti second in nature lah, seperti darah daging kita.
Majlis penyerahan bantuan yang diadakan di kediaman rasmi Ketua Menteri di Seri Bendahara turut menjadi jambatan menjalin kemesraan erat antara pemimpin dengan masyarakat. Difahamkan sehingga Januari hingga Ogos lalu lebih 1.57 juta ringgit telah diberikan di bawah skim TAPIM melibatkan seramai 4,403 penerima. Seramai 2,134 pelajar baharu program Sarjana Muda mendaftar di Universiti Sains Islam Malaysia USIM nilai bagi sesi akademik 2014-2015. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Muhammad Hassan ketika berucap merasmikan Majlis Amanat dan lafaz ikrar pelajar baharu mahu mahasiswa memanfaatkan peluang yang ada, belajar bersungguh-sungguh memperlengkapkan diri dengan segulung ilmu apabila tamat belajar kelak. 80 pengusaha makanan dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan akan mengambil bahagian dalam Expo Makanan Selamat 2014 pada 13 dan 14 September ini. Penganjuran bertemakan menjana industri makanan selamat negara itu bakal berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITCI Keruh bertujuan mempromosi dan memberi panduan kepada orang ramai tentang pemilihan makanan selamat. Menurut Esko Kesihatan dan Pembangunan Sukan Negeri Datuk Abdul Rahman Abdul Karim, penganjurannya juga bagi memperkasakan industri kecil dan sederhana AKS dalam menghasilkan produk yang menepati standard serta kualiti makanan antarabangsa. Mengikut statistik, sehingga kini 1,649 buah industri makanan di Malaysia telah memperoleh pensijilan dan pengiktirafan sistem jaminan keselamatan makanan dari Kementerian Kesihatan seperti GMP dan pensijilan mesti. Dalam perkembangan lain, di Melaka, Parti Kongres India Malaysia MIC Negeri akan membawa usul kepada kerajaan negeri untuk menetapkan kota khas bagi masyarakat India dalam kategori bukan Bumiputra supaya masyarakat itu dapat memiliki rumah-rumah sederhana dan sederhana rendah. Pengerusi MIC Melaka Datuk MS Mahadevan berkata masyarakat India menghadapi masalah untuk memiliki rumah apabila kota yang dihaskan untuk bukan Bumiputra habis dengan cepat. Beliau ditemui pada konvensyen MIC Negeri Melaka ke-68 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITCI Keruh yang dirasmikan Presiden MIC Datuk Seri G. Palanivel. Memohon jasa baik kerajaan. Ini pula mengenai amalan rasuah dan sikap itu perlu dihapuskan sejak dari akar umbi bagi mengelak kelakuan yang tidak bermoral berleluasa. Dua perkara penting dalam menghapuskan rasuah ialah jangan terima rasuah dan jangan beri rasuah. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir berkata nilai-nilai murni dalam diri seseorang dan didikan awal ibu bapa dan guru adalah perlu ditekankan untuk mengelak seseorang itu terjebak dengan rasuah. Untuk mewujudkan nilai-nilai murni ini, kita kena mula dari bangku sekolah lagi. Jadi pelajar-pelajar ini apabila diterangkan mengenai bahayanya amalan pecah amanah dan rasuah ini, maka harapannya ialah apabila mereka membesar nanti, mereka anggap itu sebagai satu budaya, iaitu untuk sentiasa memerangi rasuah. Menurut satu kajian, Malaysia berada di tangga ke-57 dari 153 negara terlibat dengan amalan rasuah. Datuk Seri Mukris bercakap kepada pemberita selepas menyertai larian hapuskan rasuah di Alustar. Dalam sidang media yang sama, ditanya mengenai tindakan terbaru Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM menahan anggota dan pegawai kastam yang terlibat dalam kegiatan itu. Datuk Seri Mukris berkata tindakan SPRM itu adalah wajar. Yang dituduh itu dihadapkan ke mahkamah dan disabit kesalahan, maka ini akan dapat menghantar satu mesej yang jelas kepada semua pihak bahawa amalan rasuah ini satu amalan yang terkeji, dan kalaupun ianya memberi keuntungan jangka masa pendek, dalam jangka masa panjangnya ia sangat-sangat merugikan si pengamal. Pada majlis yang sama, beliau menyerahkan obor larian kepada Pulau Pinang selepas menerima obor larian tersebut dari Kelantan. Dua penuntut Universiti Sultan Zainal Abidin Yunisa Gong Badak nyaris maut apabila kenderaan yang mereka naiki terbalik
selepas terbabit dalam satu kemalangan disusur keluar LPT2 Tepuh, Kuala Terengganu. Kemalangan berlaku 6.30 petang turut melibatkan 2 buah kenderaan lain menyebabkan salah sebuah kenderaan terbakar. Mangsa Ahmad Aziuddin Muhammad dan Muhammad Zaid Muhammad Husin masing-masing 19 tahun pelajar jurusan pengajian Islam dalam perjalanan dari Serdang Selangor ke Uniza. Mereka dijadual mendaftar sebagai pelajar Uniza Ahad ini. Dipercayai kereta Proton Sevi yang mereka naiki terbabas dan berpusing sebelum terbalik menyebabkan kedua-duanya terperangkap dalam kenderaan. Dalam keadaan jalan basah, 4 remaja yang menaiki sebuah van berhenti di bahu jalan untuk membantu 2 penuntut terbabit. Ketika usaha menyelamatkan 2 penuntut terbabit, sebuah kenderaan jenis Proton Saga BLM yang datang dari arah laluan sama tiba-tiba hilang kawalan dan merempuh van yang diletakkan di bahu jalan. Rempuhan menyebabkan Proton Saga yang dipandu seorang lelaki 30-an terbakar dan meletup. Namun pemandunya tidak mengalami kecederaan. Kejadian menyebabkan kesesakan dan berjaya dikawal 15 minit kemudian dengan kehadiran pihak trafik dan petugas lebuhraya. Ketua Jabatan Ketenteraman Awam dan Trafik Negeri Superintendent Alias Hashim yang dihubungi mengesahkan kejadian. Pesta Tanglong biasanya diraikan masyarakat Tionghoa pada pertengahan bulan Ogos hingga awal September setiap tahun. Namun tidak ramai yang mengetahui di sebalik kemeriahan pesta itu, masyarakat Tionghoa terpaksa menanggung kos yang tinggi bagi mendapatkan tanglong yang cantik lagi menarik. Di Alustar, Kedah Persatuan Wanita Dewan Perniagaan Cina negeri itu mengambil inisiatif mengurangkan kos membuat tanglong dengan amalan kita semula. Rashid Jali ada laporannya. Tanglong yang dibuat dengan barangan kitar semula juga mempunyai kualiti dan hasil yang menarik. Dengan menggunakan bingkai kayu, botol plastik dan beberapa lagi bahan kitar semula, tanglong dapat dihasilkan tanpa memerlukan kos yang tinggi. Ya, memang kita pakai barang yang terbekai tu dan gunakan semula tu, jadi kos boleh dana lah. Jadi kita harap tu yang barang tu kita boleh recycle. Sebahagian besar daripada tanglong yang disediakan ini akan digunakan pada Pesta Tanglong Peringkat Negeri Kedah di Alustar Ahad ini. Sementara itu, menurut seorang bekas guru besar Chong Chiu Pei, pembuatan tanglong dalam kalangan generasi muda semakin dilupakan. Justru beliau mencadangkan agar warisan masyarakat Tionghoa ini dipertahan. Ini kerana Pesta Tanglong mampu mengeratkan hubungan kekeluargaan selain memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang bangsa. Sekarang kalau kita nak kekalkan yang dulu punya cara, kita lebih baik kalau kita boleh turun kepada sekolah dan kita bimbing generasi baru supaya mereka boleh tahulah apa bahan yang perlu. Kadang-kadang mereka tak tahu macam mana kita nak bina satu tanglong. Pada kebiasaannya membuat tanglong memerlukan kos yang agak tinggi. Namun hasil inisiatif persatuan ini dengan menggunakan barangan kitar semula, kos dapat dikurangkan. Laporan Rashid Jali untuk Berita RTM. Langkah untuk menjadikan Langkawi sebuah pulau yang bersih serta selesa untuk didiami bukan sahaja oleh penduduk tempatan, malah pelancong akan sentiasa diberi perhatian. Ya, hari ini lebih 100 ahli komuniti terdiri daripada masyarakat setempat, kaki tangan pelbagai agensi kerajaan yang berkhidmat di Langkawi bersama-sama turun padang melaksanakan aktiviti gotong royong perdana membersihkan beberapa kawasan sekitar Sungai Menghulu. Aktiviti gotong royong perdana itu merupakan sebahagian daripada program anjuran Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Daerah Langkawi, Firdaus Hashim memberitahu, program 2 hari yang bermula hari ini antara lain bertujuan untuk mempertingkatkan kebersihan dan kesihatan penduduk. Beliau ditemui selepas sama-sama menyertai gotong royong tersebut di sekitar kawasan Masjid Aisyah, Sungai Menghulu. Kenapasi yang disyadangkan oleh Tok Imam sendiri, yang mana ada penyakit kronik, kita akan pergi ke rumah mereka dan maknanya pegawai kesihatan kami akan pergi ke rumah mereka dan membuat rawatan dan akan memberi sedikit sumbangan daripada pihak kami sendirilah.
Antara pengisian program tersebut ialah forum perdana yang merupakan perkongsian ilmu mengenai hidup sihat cara Rasulullah yang akan diadakan di Masjid Aisyah malam ini. Kita sama-sama silaturahim sesama jabat kesihatan dan bomba dan Meritin seluruhnya kepada RTM dan Langkawi. Saya banyak terima kasih kepada RTM kerana sudi mengambil manfaat kepada Masjid Aisyah ni. Esok di sekitar kawasan Masjid Aisyah yang akan diadakan pameran kesihatan, pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, khidmat nasihat, pemeriksaan kesihatan percuma dan berjalan kaki 1000 langkah kemerdekaan 2014. Kita ke perkembangan sukan. Menjelang aksi persahabatan bertemu Yaman, jurulatih skuad bawah 23 tahun negara Datuk Ong Kim Swee kini dalam dilema untuk mencari pengganti Wan Zaharul Nizam yang mengalami kecederaan. Pengganti kecil hanya akan diumumkan selepas perlawanan persahabatan dengan Yaman malam esok di Shah Alam. Setiap kali skuad Harimau Muda akan ke kejohanan besar, pastinya masalah kecederaan pemain jadi topik utama buat skuad kendalan Datuk Ong Kim Swee. Lebih parah, Harimau Muda menggalas cabaran besar di Sukan Asia di Incheon dengan perlawanan pertama menentang Korea Selatan pada 14 September depan. Walaupun dibenarkan untuk menyenaraikan 4 pemain senior, Kim Swee sekali lagi terpaksa memikirkan strategi terbaik selepas 2 tonggak harapan Wan Zaharul Nizam dari Kelantan dan Aidil Zafwan Abdul Razak JDT mengalami kecederaan. Aidil masih boleh dibawa ke Incheon namun tidak akan diuji esok sementara kecil terpaksa melupakan terus tugasan bersama Harimau Muda. Saya terpaksa menggunakan kemungkinan pemain striker untuk bermain di sebelah kanan ataupun Brandon Gunn yang kita tahu boleh bermain dalam banyak posisi. Back kanan? Untuk back kanan, Brandon dan juga Azrif mampu bermain di sebelah sana dan jika apa keadaan sekalipun Aidil boleh bermain di sebelah kanan. Pertemuan dengan Yaman esok medan terbaik untuk menguji keserasian pemain. China menanti Kim Swee 10 September ini sebelum melepas ke Korea Selatan sehari kemudian. Bekas pemain bola sepak kebangsaan Wong Hung Nung bakal mewakili Malaysia ke kejohanan golf kejuaraan dunia di Afrika Selatan bulan depan. Hung Nung muncul juara medal A selepas mengumpul 69 pukulan 3 di bawah par dalam saingan akhir kebangsaan yang berlangsung di Kelab Golf Glen Mary semalam. Kejohanan Pro 2 World Golfers Championship yang bermula sejak April lalu akhirnya sampai ke kemuncaknya pada Jumaat. Selepas 14 peringkat kelaikan di seluruh negara, kesemua pemenang dibawa ke Glen Mary untuk bertarung merebut 5 slot ke Grand Final di Durban, Afrika Selatan bulan depan. Bagi kategori medal A, bekas pemain bola sepak negara Wong Hung Nung dinobat selaku juara selepas mencatat 69 pukulan. Hung Nung yang mempunyai handicap 2 bakal membawa cabaran Malaysia di Durban dan akan cuba melakukan persiapan rapi dalam tempoh sebulan untuk memastikan nama Malaysia mampu diangkat selaku juara selepas sekadar menamatkan saingan di tempat ke-7 tahun lalu. Macam saya cakap tadi, saya dah bersara dalam competitive golf, tapi masih boleh main lagi. Keinginan untuk excel masih ada. Dan kalau saya tahu ada target, saya dah set saya target dalam 1 bulan lagi, saya akan buat persiapan yang patut saya buat lah. Pergi driving range, short game yang important. Dan walaupun condition sana akan lain dari sini. Selain Hung Nung, 4 lagi kategori iaitu medal B, C, D dan E turut layak beraksi di Afrika Selatan. Sabuni Haji Kadir yang mempunyai handicap 9 muncul juara medal B, manakala Johari Muhammad handicap 15 juara medal C sementara Kelvin Chai handicap 16 juara medal D. Datuk Syamsuar Mahmud handicap 21 pula mengisi slot terakhir selepas mengungguli medal D. Hadiah kepada pemenang-pemenang disampaikan Duta Besar Afrika Selatan ke Malaysia, Tam Saka Dennis Selku. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Rekrut pelajar asing IPT, taktik terbaru sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Calon BN untuk PRK Dun Pengkalan Kubur diumum 10 September ini. Inovasi sosial penting untuk manfaat dan kemajuan negara.